Sidang Dewan Negara pagi ini mendengar pembentangan usul kajian seperpenggal rancangan Malaysia RM ke-12 oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Antara dibentang inisiatif pendapatan rakyat. Kita langsung ke Parlimen bersama Syamimi Saripan. Mimi. Terima kasih Hazel. Ahli Dewan Negara diminta untuk memberi kerjasama dan sokongan kepada usaha kerajaan merealisasikan kajian seperpenggal RM ke-12 selain merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan segala agenda pembangunan negara yang mapan selari aspirasi Malaysia Madani. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata keutamaan dan penekanan baru diberikan kepada dasar strategi dan inisiatif bagi pembangunan sosioekonomi. Malah menjadi langkah memperkukuh tadbir urus baik yang mapan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Dewan yang mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia berganding bahu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan serta pengagihan kekayaan adalah telus, adil dan saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Rafizi turut merakamkan penghargaan kepada Ahli Dewan Rakyat yang telah pun meluluskan usul rancangan Malaysia kajian seperpenggal rancangan Malaysia ke-12 petang semalam. Baik, sebanyak 125,356 permohonan diterima bagi penyertai inisiatif pendapatan rakyat IPR setakat 18 September lalu. IPR merupakan inisiatif terbaik dalam membantu meningkatkan pendapatan isi rumah dan meningkatkan struktur ekonomi rakyat. Jelasnya usaha mendapatkan jurang ketidaksamarataan akan dipergiat bagi memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan kesejahteraan rakyat. Kemajuan rakyat tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya harus mengambil kira aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Bagi meningkatkan darjat hidup rakyat, tumpuan untuk membangunkan masyarakat sejahtera akan dijayakan melalui 4 penegasan. Penegasan kelima untuk merapatkan jurang ketidaksamarataan. Kesejahteraan rakyat menjadi matlamat utama kerajaan dan akan terus diberi tumpuan di samping usaha untuk melonjakkan prestasi ekonomi. Dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan, 5 perkara pokok telah dikenal pasti. Pertama, mempercepatkan inisiatif membasmi kemiskinan dengan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Setakat 31 Ogos lalu, hampir 113,000 keluarga miskin Tegar telah dibantu keluar dari kemiskinan menerusi inisiatif yang dilaksanakan kerajaan. Ia merupakan sebahagian komitmen kepada menoktahkan kemiskinan Tegar tahun ini. Seterusnya, Malaysia menyasarkan untuk berada pada kedudukan ke-25 teratas bagi Indeks Pembangunan Manusia HDI dalam tempoh 10 tahun sekaligus memperbaiki rekod di tangga ke-62 daripada 189 negara bagi indeks sama pada 2021. Pada peringkat domestik pula, tahap kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat telah meningkat sebanyak 1.3% setahun dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia. Pendapatan purata bulanan isi rumah juga bertambah baik, iaitu sebanyak RM8,479 Malaysia pada tahun 2022 berbanding RM7,900 pada tahun 2019. Beliau menjelaskannya ketika sesi pembentangan usul kajian seperpenggal RM ke-12 di Dewan Negara. HDI mempertimbang 3 aspek pembangunan manusia merangkumi gaya hidup sihat, kualiti pendidikan dan taraf hidup yang lebih baik. Baik saudara, sebelum sesi perbahasan bermula, Yang di-Pertua Dewan Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar meminta Ahli Dewan Negara sentiasa menjaga etika perbahasan ketika persidangan berlangsung sekaligus tidak mengulangi situasi tegang yang berlaku di Dewan Rakyat semalam ketika sesi penggunungan Perdana Menteri. Tegas beliau, perbezaan pendapat boleh dizahirkan namun perlu menghormati undang-undang dan perlembagaan di Parlimen selain tidak membangkitkan pertanyaan bersifat peribadi kepada jemaah menteri ketika perbahasan. Saya berharap
kita mesti menunjukkan sikap peradaban yang dikehendaki ataupun tersemat dalam perlembagaan tertentu sendiri. Jadi apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam telah menjadi cemuhan umum. Jadi kita tidak mahu perkara yang sama berlaku di Dewan. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Negara. Baik, SP RM ke-12 akan berlangsung selama 4 hari bermula hari ini, diikuti dengan jawapan oleh kementerian berkenaan pada 25 dan 26 September depan. Dan saya kira itu sahaja perkembangan dari Dewan Negara. Kembali mengikuti perkembangan berita tengah hari bersama Hazel Dasman di studio. Silakan Hazel. Syamimi Saripan, terima kasih.